Can I have one burger for brunch, please? Alright, sure. Thank you. Hey, Isaac. We thought you're never gonna show up. How are you, man? How's life? Oh yeah. I love it. My life. And yeah, I love my job. I finally got this copywriter job in a media company. The work culture is great. My colleagues are super friendly and nice. Oh, and the best part is that they have very exciting projects coming up and loads of creative freedom. Oh, I love eating healthy right now. I'm trying to make it a lifestyle, you know? Eating clean, whole food, get the fit and toned body by working out twice a week. I love writing, man. I've been starting to do daily journals right now, which is great. Keeping my creative mind on track, trying to keep a healthy mind, relieve some stress, improving my writing and creativity, get some ideas flowing, It's fun. That's amazing, man. Glad you're doing well. Oh, thank you. I hate writing. I hate how I have to always bottle up my feelings, and no one ever understands how difficult it is to open up to someone who will actually listen. When everyone asks, "How are you?" no one actually cares anymore. I hate eating healthy. What's the point when the amount of time and effort isn't even showing the slightest bit of result? Like, why do I even bother trying with this healthy nonsense? It's so bland. I'm never gonna be fit. I hate my job. I can't be here for the rest of my life. Work is a constant overkill. My boss is totally unreasonable with deadlines, and my colleagues are definitely casting me out all the time. Maybe I should just... I don't know. My life, I hate it. Salam sejahtera, selamat datang dan terima kasih kepada semua kerana sudi menyertai webinar kami hari ini. Nama saya Kokilawani Anak Perempuan Sanggaran dari Universiti Utara Malaysia. Pada hari yang indah ini, kita akan membincangkan kesejahteraan emosi, webinar, sokongan psikologi dan kesejahteraan sosial. Penceramah jemputan kita pada hari ini ialah Puan Dizilal Abdul Aziz. Beliau merupakan kaunselor di Klinik Psikologi Azlima dan pensyarah School of Education and Social Science Management Science University. Bukan itu sahaja, beliau juga adalah kaunselor talian teratai Pertubuhan Teratak Rahmah Wanita Islam dan kaunselor talian Riucu Pertubuhan Psikospiritual Malaysia. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Puan untuk perbentangan hari ini. Persilakan Puan. Okay. Terima kasih Kokilawani dan semua yang menganjurkan webinar kita pada hari ini. Terima kasih atas jemputan. Jadi topik yang sangat menarik lah, and saya rasa adalah topik yang sedang hangat, terutama sekali apabila musim PKP ni. Alright, dia adalah satu topik yang menjadi bualan lah, sebab banyak kes kalau kita tengok dan lihat statistik yang berlaku yang ada tentang kesihatan mental, tentang yang baru-baru ni kita dikejutkan dengan statistik tentang bunuh diri, betul tak? Tentang bunuh diri, kita ada dua kes sehari. Kalau kita ikut purata, 2 kes sehari dalam di Malaysia ni, kes bunuh diri. Jadi tentunya topik kesejahteraan mental dan emosi adalah dan juga sokongan ni adalah sesuatu topik yang menjadi perhatian dan juga perlu diambil tahu oleh semua. Dia bukan lagi topik
untuk orang yang sakit mental, ataupun dia bukan lagi topik hanya untuk kaunselor, untuk ahli psikologi, untuk psikiatris, tidak lagi. Dia adalah untuk semua memahami tentang kesejahteraan mental ni. Sebelum tu kita tengok, ini adalah satu tinjauan yang dilakukan pada tahun 2015. Okey, daripada 4.2 juta rakyat Malaysia, okey, daripada 30 juta rakyat Malaysia yang ada, 4.2 juta yang berumur 16 tahun ke atas, yang kalau kita ambil peratusnya, hampir 29.2%, bergelut dengan masalah kesihatan mental. So 30% daripada 100%, that range tu sangat tinggi ya. Kalau kita bayangkan, that is a lot lah. So itu 2015. Belum ambil kira statistik masa PKP ni. Right, dan banyak salah faham yang berlaku. When we talk about kesihatan mental, banyak salah faham. Ada banyak stigma, assumptions, salah-salah faham yang berlaku. Macam contohnya, masalah kesihatan mental ni jarang berlaku. This is not true. Kalau statistik daripada WHO pun, berapa persen daripada rakyat dunia ni mengalami depression. And then orang kata mental disorder ataupun kecelaruan mental ni hanya untuk orang dewasa. Sebenarnya kanak-kanak lagi pun dah boleh menunjukkan simptom-simptom mempunyai kecelaruan mental. Dan sometimes we separate kecelaruan mental, masalah mental ni adalah terpisah daripada masalah fizikal. Which is satu lagi mitos. Because kita kena melihat kita as a human adalah holistic. Komponen yang ada pada diri kita terdiri daripada jasmani, emosi, rohani, intelek, okay, spiritual. All this is part of us. So kalau satu aspek daripada badan kita tidak sihat, pastinya dia akan memberi kesan kepada aspek-aspek yang lain. So you cannot separate, tak boleh pisahkan mental, physical, no. Kalau mental tak sihat, eventually physical juga akan terkesan lah. Okay? So apa dia kesihatan mental? When we talk about kesihatan mental, apa dia kesihatan mental? So kalau you tengok video tadi, macam mana you nak define daripada video tu, lelaki dalam video tadi tu sihat atau tidak sihat mentalnya? How do you know? Okay? Macam mana you nak tahu? Dia nampak normal kan? Functioning, pergi keluar makan dengan kawan tanya jawab. Tapi realitinya, bagaimana kita nak tahu definisi kesihatan mental? Dalam hal ni, kita tengok definisi daripada WHO. Okay. Kesihatan mental adalah satu keadaan yang merangkumi kesihatan secara fizikal, mental dan sosial. So dia bukan sahaja fizikal, dia bukan sahaja mental, dia melibatkan sosial. When we talk about social, kita bercakap tentang hubungan dengan orang lain, dengan kawan-kawan dia, dengan office mate dia tadi tu kan. So macam mana hubungan tu? So keadaan yang sejahtera, WHO kata fizikal, mental, sosial tu berada dalam satu keadaan yang sejahtera. Yang mana mentally dia sedar potensi sebenar diri dia. Kalau kita tengok daripada case tadi, video tadi, adakah dia sedar potensi diri dia? Adakah dia confident dengan potensi diri dia? Tak kan? Dia tak suka writing, dia tak suka kerja dia, so many things. And then boleh menangani pelbagai tekanan hidup. So dia ada tekanan dekat office dalam video tadi, tekanan dekat office, tekanan untuk kehidupan yang sihat, menjalani healthy lifestyle, nak fit. Tapi dia mengalami tekanan dekat situ sebab dia rasa tak akan fit, dia rasa kat office banyak kerja, terlalu banyak, kawan-kawan pulaukan dia. So you see too many pressure, dan kalau kita tengok kat situ, dapat tak dia tangani? Bila dia cakap I hate it, dia nampak depressed, murung kan. So menunjukkan dia sedang mengalami masalah untuk menangani tekanan hidup tadi. Dan bolehkah dia bekerja tadi secara produktif dan efisien? Orang stres, tengok kerja banyak, kawan tu I don't think so lah. Okay, of course lah, kita kena sembang lagi lah dengan lelaki tadi tu. Tapi daripada apa yang dia tunjuk tu, kita boleh nampak, kita boleh agak bila dia tak happy, fokus dia mungkin tidak okey. Dia kerja mungkin tidak efisien lah, tidak efisien. So kita boleh tengok adakah dia mempunyai kesihatan mental yang baik. Alright.
So pentingnya kesihatan mental ni, dengan adanya kesihatan mental yang baik, kita akan hidup dengan lebih sihat, fizikal pun lebih baik, produktiviti lebih tinggi sebab we go back to this definition lah. Kalau kesihatan mental baik, kita akan dapat penuhi semua aspek ni. Alright. Akhirnya kita nak kualiti kehidupan yang lebih baik, a good quality of life despite challenges yang ada, cabaran-cabaran yang ada, tekanan yang ada, kita masih boleh mempunyai kehidupan yang lebih, kualiti kehidupan yang baik. Okay. So antara faktor lah ni go through sepintas lalu lah. There are so many things yang influence kita punya kesihatan mental. Banyak faktor. Bukan hanya faktor sosial, bukan hanya faktor psychological. Biologi pun ada impact. Genetik ataupun mungkin ada imbalance dari segi kita punya neurotransmitter like serotonin kan, dopamin. Benda tu semua tak balance pun akan mempengaruhi mood dan emosi kita, kesihatan mental. Psychological dari segi emosi, tidak pandai memutuskan emosi ataupun kita ada trauma yang nampak, ada insiden-insiden yang pernah berlaku. In fact, personality kita juga mungkin contribute. Tengok macam tadi kan, personality dia. Kalau kita tengok kawan dia cakap apa, dia cakap oh dia okay, dia happy. Mungkin ada something, kita boleh explore dia punya personality. What type of personality yang dia ada yang menyebabkan dia susah untuk percaya orang lain, untuk bercerita kan. So, possible one of the factor. And of course, persekitaran lah, pandemik yang berlaku, budaya ataupun keadaan, expectation yang daripada kawan-kawan tu mungkin kawan-kawan nampak dia happy, so dia ada satu, dia malu nak bagi tahu kan. Dia rasa orang takkan faham. Sebab mungkin kawan-kawan assume yang dia sentiasa okey. Kadang-kadang bila orang assume kita okey, kita macam malu nak bagi tahu yang kita tak okey. Sebab orang semua tengok kita okey. Kita rasa macam nanti mesti orang tak percaya, mesti orang tak boleh faham. Orang kata, kau macam ni, kau ada kerja, kau ada ni. Takkanlah kau tak okey kan. Some people. Ini adalah contoh lah pelbagai jenis masalah kesihatan mental yang possible untuk berlaku. So, saya highlight tekanan, stress. This is the common one. So, kadang-kadang stres ni belum lagi tapi dia pintu kepada kesihatan mental. Sebab tekanan-tekanan yang ada dalam hidup ni lah yang menyebabkan masalah-masalah kesihatan mental yang lebih teruk lah. Apabila kita tak dapat nak mengatasi kita punya tekanan. So dia might produce keresahan, kemurungan. Selain daripada memang kecelaruan mental yang ada dalam DSM-5. Mungkin sebab biologi, tambahan dengan tekanan kan, menghasilkan personality disorder, adjustment disorder ataupun faktor-faktor psikologikal seperti trauma. Dia boleh menyebabkan seseorang tu menghadapi sakit-sakit ataupun penyakit mental lah yang lain macam skizofrenia, bipolar kan. Okay, so kalau kita tengok simptom-simptom masalah kesihatan mental ni, nampak sakit perut, tak ada sakit kepala, itu adalah sakit fizikal. Tetapi kadang-kadang dia ada signify ataupun dia menunjukkan bahawa orang ni mungkin ada sesuatu tekanan yang sedang dihadapi dan akhirnya memberi kesan kepada dia punya fizikal. Contohnya sakit kepala. Sebab apa? Sebab tak boleh tidur. Asyik risau dan bimbang, tak boleh tidur. So lama-lama sakit kepala. Sakit perut. Selalunya kalau kita tengok anak-anak kecil terutamanya, if you have kids, children, they come to you, dia mengadu. Sakit perut lah, hari ni sakit perut. Tiba-tiba out of nowhere sakit perut. And then bila you touch ke apa, tak nampak macam orang sakit perut kan. Tapi dia kata dia sakit perut. Dia mungkin rasa sakit perut. Tapi sebenarnya sakit perut dia tu adalah simptom kepada mental stress yang dia sedang alami lah. Tekanan mental yang sedang alami. Contoh, kadang-kadang anak-anak ni dia takut nak pergi sekolah esok. Dia dah cuti sekolah lama. Kan, dia PDPR for how long? 2 tahun, tiba-tiba dah start sekolah balik. Jadi dia jadi nervous ataupun jadi anxious. Tapi dia tak reti nak express, dia tak tahu. Yang dia tahu dia rasa gelisah, sedar dia sakit perut. So dia psychosomatic, dia induce kan. Alright. So macam tadi lah, you can observe all the symptom yang ada pada lelaki tadi kan. Dia ada mood swing, dia sedih, kejap happy, kejap tak happy. Menyendiri, isolation. Okay, ni semua adalah simptom-simptom masalah kesihatan mental. Okay, kalau lebih berat lagi masalah kesihatan mental yang lebih kritikal akan ada kita panggil psikotik ya, simptom-simptom yang psikotik. Macam halusinasi atau delusi ya. Start dengan suara
cakap kau tak layak hidup, baik kau mati kan orang. Ataupun dia start membayangkan macam ada orang asyik ikut dia. Dia delusion, dia bayangkan orang nak ada konspirasi, orang nak jatuhkan dia, nak memalukan dia. Macam dia percaya dan dia percaya benda tu berlaku, benda tu ada. So that is hallucination and delusion. Itu selalunya berkait dengan masalah mental yang berat lah. Contohnya skizofrenia. Antara benda yang selalu saya kalau sebagai kaunselor, datangnya klien, antara benda saya akan check tidur lah. Itu antara benda pertama yang kita boleh dapat early symptom ataupun symptom yang obvious. Bila kita tanya pattern tidur dia macam mana, sama ada dia tak boleh nak tidur ataupun dia terlalu banyak tidur. Itu juga antara simptom. Tapi kita tak tengok satu simptom je lah. Kita kena tengok kan list ni ada, kena tengok apa lagi simptom yang ada. Okay, and then penyalahgunaan dadah ni contohnya. Macam mana salah guna dadah boleh jadi simptom? Sebab dia depressed kan, mood dia rendah, dia tak happy. So dia nak bagi happy, ambil dadah happy tak? You akan high kan? Bila you high, you akan rasa happy. So dia rasa okay. Jadi lama-lama mungkin dia makan ubat tu untuk rasa happy. Tapi sebab dia dah seronok dengan rasa happy tu, dia tak nak go back to rasa down. So dia keep on ambil. Sehingga langgar prescription, tak ikut preskripsi. Ataupun dia pergi cari dadah lain yang lebih menggembirakan dia. Okay, so akhirnya kalau macam kemurungan, simptom yang paling akhir selalunya kita kata yang paling berat apabila mereka mula ada suicide ideation ataupun pemikiran bunuh diri. So itu kita nak elakkan. Sebab tu kalau orang yang ada masalah mental ataupun menunjukkan simptom-simptom ini, kita galakkan cepat-cepatlah dapatkan rawatan. Alright, to come back. Tengok video tadi, kenapa dia susah sangat nak minta bantuan? First, dia mungkin macam tadi dalam video tadi, dia takut, dia rasa orang tak akan faham. Dia takut orang tak faham. Jadi possible takut kepada stigma, nanti orang nampak dia sakit, nanti orang tak nak kawan dengan dia. Ataupun takut dia didiskriminasi, kalau orang dah tahu dia ada mental issue, nanti orang tak nak ambil dia kerja ke ataupun orang tak nak kawan dengan dia. Dan dia sendiri pun boleh jadi orang yang prejudis asalnya dulu. Macam tak percaya ataupun rasa macam orang yang ada kesihatan mental ni buat-buat, tarik perhatian. And then suddenly bila dia jadi, dia akan jadi denial lah. So dia sendiri ada prejudis tu kan, denial. Dia akan menafikan. So dia rasa macam, takkanlah aku ada benda macam tu. Semua penyakit orang-orang yang tak cari perhatian, orang-orang yang tak kuat iman, kalau some religious people kan. And then antara common lagi isu ialah tak tahulah macam mana nak dapatkan rawatan, tak tahu macam nak kenal pasti simptom. Sebab tu tadi kita perlu highlight benda ni. Bila kita cakap tentang kesihatan mental, kita kena educate lah, kena terangkan kepada pendengar yang ada hari ni apa dia simptom. So that you tahu lebih lagi simptom tu. So kena belajar lah. Macam mana you belajar apa simptom darah tinggi, kencing manis. Macam tu juga you kena belajar apa simptom-simptom kesihatan, masalah kesihatan mental. So that you know yang alamak something is not right kan. Kalau normal people tak sepatutnya rasa macam ni. Atau normally I don't feel it like this. Kenapa dah 2 minggu I rasa down contohnya lah. So you empower yourself in knowledge. So kalau you tak ada, then you tak sure lah, dan susah lah nak minta bantuan. You tak sedar pun you tak sihat. And then next hurdle, tak tahu nak minta tolong dengan siapa, nak dapatkan rawatan dengan macam mana. Like that man lah dalam video tu, dia tak tahu nak pergi mana. Kau betul kawan-kawan tak percaya kan, dia tak percaya, tak faham. Okay, so dari segi profesional, kalau di Malaysia mental health ni ramai sebenarnya. Saya letak 3 je. Tapi ada lagi kita ada pakar psikiatri. Beza dia mudah je. Pakar psikiatri, dia boleh bagi ubat. Dia boleh bagi ubat. Psikologi klinikal, dia tak boleh bagi ubat. Dia tak boleh bagi ubat. Tapi dia boleh diagnose. Dia boleh diagnose you. Okay, you ada bipolar, you ada depression. Dia akan diagnose you. But dia tak bagi ubat lah. Dan dia akan buat terapi yang sesuai dengan diagnosis. Di peringkat psikologi klinikal ni, ahli psikologi ni banyak juga lagi, bukan sekadar ahli psikologi klinikal yang boleh praktis. Kita ada counselor psikologis, psikologi counselling,
Ada a few lah tapi yang famous dekat Malaysia psikologi klinikal. Cuma kaunselor psikologi counselling tu dah start lah coming. Saya sudah makin ramai. Saya pun dah banyak jumpa lah sekarang. Dan kaunselor tu saya lah saya sebagai kaunselor yang berlesen, kita memberi kaunseling kepada isu-isu harian. Dan selalunya kalau you tak sure mana nak jumpa kaunselor ke, psikologi klinikal ke, pakar psikiatri ke, you can go to any which one. And in fact kalau you rasa susah, selalunya kaunselor ramai as compared to psikologi klinikal dan pakar psikiatri. You lagi senang dapat akses kepada kaunselor. Therefore, you pergilah jumpa kaunselor. Okay, jumpa kaunselor. Kaunselor ada kemahiran untuk juga tengok propose diagnosis tengok berdasarkan pemerhatian kita ada knowledge tu, kita boleh propose untuk refer dia. Kalau kita rasa dia ni dah ada delusion, ada psychotic symptom, kita terus buat surat atau kita nasihatkan dia jumpa pakar psikiatri. Kalau kita tengok dia macam ada depression, heavy depression severe depression ke ataupun moderate ke, then kita refer dia kepada psikologi klinikal untuk dapat proper assessment dan dapat proper ni. And then misalnya kita akan bekerjasama. Walaupun dia pergi jumpa psikiatri, dia mungkin akan sambung psikoterapi dengan psikologi klinikal ataupun kaunselor. Dia boleh jumpa dua sekali. Sebab selalunya what you need, kalau you need medication, you also need therapy. Dua-dua diperlukan untuk mendapatkan bantuan yang paling holistik lah. Supaya kita dapat menyembuhkan. Kalau tak sembuh pun at least reduce. So where? Kat mana dapatkan bantuan? Okay, kita ada hospital, klinik. So kalau macam kita ada klinik, the easiest way, the cheapest way ialah dengan pergi ke klinik-klinik kesihatan ataupun klinik swasta pun boleh. You start there, pergi klinik counselling ataupun klinik kesihatan. So diorang akan buat first assessment. Kalau dia rasa you memang ada simptom-simptom kesihatan mental, dia akan buat surat rujukan, refer letter kepada psikiatris di hospital. So you bawa je surat rujukan tu, pergi ke hospital. Pergi ke hospital yang berdekatan lah. So bawa je surat rujukan, bawa daripada klinik kesihatan atau klinik swasta, GP biasa pun boleh. You go there, pergi hospital, bawa surat refer letter tu, dia akan buatkan appointment lah, bagi temu janji. And then ada pusat psikologi atau kaunseling swasta. Yang ni lagi cepat. Selalunya kat Malaysia ni kita terlalu ramai patient kan, pesakit ataupun klien. So hospital kadang-kadang overwhelm. You buat appointment lagi 2 minggu, 3 minggu baru boleh jumpa. So tapi kita rasa tertekan. So if you have extra money, pergilah ke pusat psikologi ataupun kaunseling swasta. So you boleh buat appointment terus jumpa. Cuma you kena bayar lah kalau ada rate dia. Ataupun kalau immediate you rasa stress, you tak tahu nak buat apa, tak ada idea nak pergi mana, ataupun you need urgent one, you can contact talian psychosocial. Nanti you akan tengok, saya akan tunjuk lah ada beberapa list talian psychosocial yang ada di Malaysia. Yang paling famous yang disediakan oleh kerajaan kita adalah talian kasih. And then kita juga ada NGO kesihatan, NGO NGO kesihatan mental yang mempunyai pusat kaunseling di pejabat mereka. So you can go there face to face. Sekarang ni pandemik, saya rasa macam talian yang saya work with talian Richu, talian Teratai, kita offer talian psychosocial. Okay, secara online, call, kita cubalah. So kalau NGO kesihatan mental yang ada pusat kesihatan mental ni pun selalunya dia akan offer online juga sekarang kalau tak boleh pergi. Tapi ada yang boleh. So ni contohlah talian psychosocial yang ada. Talian kasih, talian befrienders, kita ada talian Rishu lah. Dekat saya juga terlibatlah dengan talian Rishu. Befrienders terkenal lah dengan kepakaran mereka sekurang-kurangnya dalam bidang menangani masalah-masalah bunuh diri lah. Yang mana ada rasa nak bunuh diri, selalunya akan contact befrienders. They are very well trained lah. Walaupun yang lain pun train juga. Tapi befriender ni saya nampak dia sinonim lah dengan orang-orang yang ada suicidal ideation, contact befrienders. So saya mungkin dari situ kita tahu dia orang ada kepakaran lah. Jadi orang pergi sana. But semua pun sama je, semua boleh and then kita ada sekarang ni inisiatif baru kerajaan iaitu Mentari, Pusat Kesihatan Mental Masyarakat.
You can call and buat appointment juga. Ni nombor-nombor yang ada, boleh search online ada. Dia call, buat appointment, boleh pergi sana. Dia rampok ada pakar psikiatri yang bekerja di pusat mental ni lah. Pusat kesihatan mental. And then, apa yang you akan dapat belajar kalau you pergi terapi ataupun you contact talian psikososial ni, antaranya you akan belajar lah teknik macam mana nak reduce your stress, regulate your emotion, regulasi emosi, macam mana nak bertenang, ataupun macam mana nak cool down kalau tiba-tiba tu datang stress, anxiety kan, how to calm yourself down supaya boleh jadi rational dan berfikir dengan baik. Ni antaranya lah. Bagaimana pula kalau kita punya kawan yang ada masalah? Kalau ada kawan-kawan kita yang ada masalah, inilah yang kita boleh bantu mereka, berikan sokongan, be a good listener. Jangan judgemental, jangan menghakimi dia. Oh, inilah patutlah you problem. You tak pernah nak, you solat tak? Orang lain lagi susah daripada you. Rupanya you ada kerja, orang lain tak ada kerja contohnya kan. Don't do that lah. Itu a big no-no. Just listen. Dia melalui apa yang dia lalui. You validate that. Kita validasi emosi dia. Dia rasa tertekan. Orang lain tak ada kerja, orang lain lah. Untuk dia tertekan. So, kita sabar, mendengar dengan baik. Just be there. And then, kalau kita boleh bantu dia dapatkan rawatan, kita bawa dia sampai dia jumpa. Kalau dia ada appointment, tanya dia kalau tak ada orang boleh hantar, you hantarkan. Make sure sampai dia dapat rawatan. Get the support. Okay. Dan dapatkanlah, get more education lah. Pendidikan ataupun maklumat, information. Macam sekarang ni lah. Webinar ni sangat baik kan. That you get information. Therefore, you boleh bantu lagi sebab you dah faham. Oh, simptom apa, kesan apa, jenis-jenis apa. So you know, you boleh tolong kawan-kawan. Bila kawan-kawan tu datang, ahli keluarga datang, you dah biasa, you dah ada information, kemahiran, ilmu dia, dan boleh membantu dengan lebih baik. Okay, so just a simple tip lah, short simple tip untuk mengekalkan. Kat sini untuk orang-orang yang ada kesihatan mental yang baik, dah okay sekarang. Untuk maintain, untuk mengekalkan kesihatan mental yang baik, kita kena hargai diri kita lah. Have good self-esteem. Menghargai diri, kekuatan diri, accept kelemahan diri, but still it doesn't make you a lesser person kan. So benda-benda macam tu is something yang you kena develop in terms of your thinking, dari segi pemikiran, dari segi perasaan. And then jagalah kesihatan fizikal, contohnya exercise. Sebab exercise ni akan membantu kita merembeskan hormon-hormon yang sihat kan. Hormon-hormon yang menggembirakan tadi. Dan bila kita fit, selalunya kita berada dalam keadaan yang tak cepat letih. So dia membantu kita untuk menangani tekanan-tekanan dengan lebih baik. And then wujudkan sokongan. Siapa kawan you yang kalau you ada masalah, you boleh pergi jumpa diorang. Siapa ahli keluarga you yang you can go and talk to, yang you rasa selesa. Kalau you stress, fine, cari. Kena kenali mereka daripada sekarang. Bukannya bila dah susah baru nak cari, then maybe you dengan keadaan you tak happy, you down, you lagi susah nak percaya kat orang kan. So daripada awal lagi, create a social support. And then be a volunteer. Selalunya bila kita membantu orang, kita akan gembira kan. When you help people, normally dia akan buat you rasa puas hati, dia akan buat you rasa you berguna. So benda tu bagi you happy, buat you gembira. So dia akan membantu kesihatan mental. Dia belajarlah cara-cara menangani stres, meditation, belajar macam mana nak menenangkan fikiran. And set matlamat yang realistik. Jangan letak matlamat yang terlalu tinggi. Maknanya you kena be realistik lah. Ukur baju di badan sendiri kan. So tengok. Kadang-kadang kita put too high of expectation. That's why kita rasa bila kita tak boleh nak capai, kita rasa kita teruk. So make sure set a good objective lah, matlamat yang realistik. Rutin, kalau boring macam sekarang ni kena PKPD lah, PKP. Okay, I'll continue. Okay, so tadi saya mention tentang 5 ni, 10 tips meningkatkan kesihatan mental. This is just a short one lah. Of course, kena baca lebih. Tapi you can go and read further based on this suggestion. Berdasarkan carangan-carangan ni, boleh cari bacaan yang lebih lanjut lah. So elakkanlah, contohnya tukar rutin yang membosankan. Okay, tukar rutin yang membosankan. Kenapa? Sebab selalunya rutin yang buat you boring, buat you tak happy. So find things yang
Cari benda yang akan bagi you excitement, keterpujaan, bagi happy. So macam kita ni duduk rumah kan, kerana PKP contohnya, tak boleh keluar. Setiap hari benda sama boring. So mungkin ada satu hari petang keluarlah kejap rumah ataupun main something, buat aktiviti yang lain daripada biasa. Supaya dia tidak terlalu membosankan. And then elakkan macam mana pun stress out ataupun macam mana pun mood down, jangan pergi kepada alkohol dah sebab dia hanya sementara dan akan bawa masalah yang lebih teruk lagi, menyusahkan lagi nanti. So stop. Dan kalau you in a good mood pun, dalam keadaan kesihatan mental yang baik pun, avoid juga alkohol mendadah sebab dia ada efek ataupun ada kesan ketagihan. Dan dia buat you, macam mana dia buat you ketagih? Sebab dia increase kan you punya level of excitement. So bila kalau you selalu sangat ataupun you dah misuse, nanti you dah tingkatkan tolerance. So maksudnya untuk hormon-hormon tu dirembeskan, you kena ada that level, something yang push you. So tengok wayang macam mesej kawan-kawan dah tak cukup menggembirakan dah. So you need drugs untuk increase contohnya lah. Dan sentiasa dapatkan bantuan. Tak perlu tunggu teruk ataupun hari ni rasa frustrated pun, then just go talk to someone, let it go, keluarkan. Dia tak bagus bila bottle up. Benda yang masuk dia mesti keluar, then baru you akan rasa kosong dan tenang balik. Alright, so secara kesimpulannya, apa yang saya sampaikan hari ni sebenarnya saya cuba menerangkan secara ringkas, give you an overview tentang kesihatan mental dari segi apakah definisi kesihatan mental, apa simptom-simptom orang yang mempunyai masalah kesihatan mental, and then yang ketiga saya explain lah juga tentang secara ringkas jenis-jenis kesihatan mental yang common yang sering ada, yang selalu ada berlaku, dan saya ceritakan tentang bagaimana untuk mendapatkan bantuan, ke mana you boleh pergi untuk dapatkan bantuan. Saya lupa tadi, kalau macam contohnya, kalau rasa you ada mental health issues, antara benda yang you boleh pergi ataupun tempat yang boleh pergi, macam you dekat universiti, dekat institusi, carilah kaunselor dekat institusi. Kaunselor di institusi juga boleh membantu. Kalau tak boleh nak pergi klinik ke, ataupun tak boleh nak cari swasta, at least dekat institusi itu ada. Kalau institusi provide kaunselor, boleh jumpa mereka. And then saya juga ceritakan sikit lah bagaimana cara mudah untuk mengekalkan kesihatan mental, the main points untuk bagi some idea lah bagaimana dapat mengekalkan untuk yang masih okay, macam mana you nak maintain. Alright, so itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas masa yang diberikan tumpuan mendengar sehingga sekarang. Okay, so sebagai penutup, jangan biarkan anda ditekan oleh ketakutan dalam minda. Don't let your fear tu yang menguasai diri lah, takut nak bagi tahu orang, takut nak cerita, takut. So at the end of the day, biar your dream, impian you untuk berjaya ataupun untuk hidup dengan gembira tu yang jadi your motivation, so that you will go and seek help. Alright. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Puan atas penjelasan tadi. Madam, Ya. so someone asked in the chat, Ya. this lockdown is mentally tiring. Some of your suggestions to stay motivated during this period. Okay. You can identify. That's a very good question lah. You can identify sebenarnya what is your cause of tiredness. Selalunya pandemik ni buat you rasa penat sebab apa? Different people might have different reason. Different people might have different reason. Antara benda yang buat kita rasa penat, mentally tiring ni mungkin macam tadi lah, kita confined, we are isolated, kita terasing. Selalunya dulu kalau kita penat, apa yang selalu buat? Kalau you are mentally tired, selalunya you buat apa? You jogging katakan, you exercise, ataupun you go and meet your friends, betul tak?
Ataupun you keluar pergi mall, atau you do something lah yang boleh bagi you tenang. And also kadang-kadang lockdown ni buat kita mentally tired sebab kita anxious. Bila nak habis, tak habis-habis kan. You don't know bila lagi boleh keluar, boleh lagi jumpa family ataupun bila lagi boleh buat benda lain. Always terkurung kan. And then apa lagi puncanya. So by understanding the reason, then you will find the way out lah yang sesuai dengan you. So antara benda yang saya boleh cadangkan to keep you motivated ialah when you see, okay, you feel that tak lama lagi, okay, this will end. Okay, this will end. The mindset, this will end. Nanti you akan dapat balik you akan dapat balik the normal life. It's not forever. Satulah how we think about it, how we see. And then you can also set small goal hari-hari. So kita sebab first kita accept yang ini adalah bukan keadaan yang biasa. This is not the normal situation. Ini bukan keadaan yang biasa. Productivity kita pun mungkin tak akan sama kan, sebab suasana dia tidak sama. So untuk make sure you boleh produktif, keep you motivated, set small goals. Macam daily goals tu set small goals. Contohnya hari ni I nak buat ni. Kalau you student, hari ni I nak siapkan draft assignment yang ni. So you set small goal for that day. Supaya you boleh keep yourself on track. So you tak letak goal yang terlalu jauh, besar. So lagilah you memang dah penat dengan keadaan lockdown. So don't put too big of a goal ataupun terlalu jauh. Just set one daily goal. Okay, set yang ni dulu. And then tomorrow you set another goal. Sikit-sikit supaya you tak stress out kan. And then make sure ada boundaries. That's the thing. Dulu kita punya environment teach us about the boundaries. Contoh, you bila you masuk universiti you tahu ni nak belajar. Kita punya kepala automatik akan fikir now I'm at the university, saya dekat universiti, saya nak belajar. Di tempat saya belajar. And then bila you balik rumah, pengsan kan. You balik je rumah, you tidur puas-puas. Sebab apa? Sebab you tahu tu rumah, tempat you rehat. But now, tempat you belajar pun dekat rumah, tempat you tidur pun dekat rumah, tempat you makan pun dekat rumah. So benda tu buat you jadi mix up, penat kan, benda sama je. So you set the boundaries. Contoh, elakkan kalau you set lah macam okay, meja ni tempat belajar. Katil, you jangan belajar atas katil contohnya, saya galakkan lah. Set the boundaries. Katil tu tempat you tidur. Belajar dekat sini. So benda tu akan bantu your mindset. So that you keep motivated lah. You tahu bila you baring, you tahu tempat you rehat. Otak you tahu di sini you rehat. Kalau you belajar pun dekat atas katil, you tidur pun atas katil, nanti otak kita tu macam, oh benda nak tidur ke nak belajar kan. So you pernah, honestly, it can happen lah. So you can try out lah. And then set jadual, you tahu waktu belajar you ni kelas you. So in between you nak makan tu memang waktu makan, ni waktu rehat. Okay. This is the time to relax. So kalau 9 to 5 tu you class, okay 5 to 6 tu waktu rehat. So you rehat sama ada you tengok Netflix ke, you dengar music ke, but you know that you are relaxing, rehat. So ada boundaries. Jangan sana sini. Set a routine yang baik lah. And then try juga kalau you macam contohnya rasa isolated, then use Zoom, FaceTime, talk to your friend. Okay, talk to your friend. Guna study sama-sama dengan kawan. Sometimes tak perlu pun bercakap, ataupun kalau you rasa boring sangat buat assignment seorang-seorang, join. So, my daughter PDPR kan. Dia ada kawan-kawan dia. So ada masa dia panggil Pomodoro. You can go and Pomodoro teknik. You pergi cari Pomodoro teknik ni. Contohnya you masuk bergroup 20 minit you bincang. Lepas tu you rehat. Lepas tu dia bincang balik. Lepas tu you rehat. So masa you rehat tu ataupun bila you buat session tu seperti you bercakap 20 minit tu masing-masing buat kerja masing-masing. But you can see your friend doing your work. You pun buat kerja. So you motivated, betul tak? Kawan I pun tengah buat assignment. So I pun tengah buat assignment. So macam tiba-tiba rasa nak bercakap. So you create the social environment tu through
apps, guna Zoom, guna FaceTime, kan? Guna ni Webex, you boleh guna juga. So buat kerja sama-sama, you buat tu rasa macam you sembang, anggap macam dia dekat sebelah kan, nampak kawan you ada laptop kat depan. Sometimes it help. Selain daripada belajar, of course lah you get together tu sembang-sembang. Boleh juga guna Zoom platform ni untuk hilangkan rasa isolated tu lah. So, bila you rasa stress, nak distress, okay, you buat coffee kat rumah ke, kawan-kawan semua jom buat coffee, then you jumpa sembang. Kita create lah the new norms kan. And of course, macam tadi saya bagi 10 tips mental health tadi, untuk kekalkan mental health tu pun applicable. You boleh guna, you exercise kat rumah, you buat benda yang you suka, and then makan makanan yang sihat, have good sleep hygiene, tidur dengan tidur yang baik. Walaupun dekat rumah sepanjang masa, jangan tidur tak tentu hala kan. Maknanya you tahu sleep hygiene you, pukul 10. Make sure malam tidur mesti cukup 6 jam atau 8 jam. So follow. Alright, dan makan makanan yang sihat. Sebab kadang-kadang kita dekat rumah, kita senang carry away kan. Tidur pukul 3-4 pagi. Lepas tu esok pukul 8-9 nak bangun kelas. Lepas tu you dah start kening. Dulu lain, dulu you tahu you nak kena bangun awal, bersiap pergi universiti. So maybe malam kadang-kadang kita dah tidur awal kan. And of course, accept that maybe you akan a bit down berbanding mungkin productivity you ataupun you punya kerja mungkin tak sama macam masa yang bukan lockdown. Sebab kita tahu kita penat, like you say, mentally tiring, accept. Kita kena juga belajar menerima and be okay with that. Tak apa, and then you can improve lagi nanti kan. You can set your goal lagi for tomorrow buat. So be kind to yourself lah, acknowledge ya. Maintain maintain lah rutin macam saya cakap tadi, jagalah tidur semua, maintain your sleeping habit, good sleeping habit, buat meditation, so take care of your health. That is some of the suggestion that I can give you lah. Thank you, madam. Puan, I ada soalan. Yes. Okay, macam kanak-kanak pun ada mengalami masalah emosi kan? So macam diorang, cara yang sama ke kita kawal emosi diorang? Macam adults kita boleh buat meditation macam puan kata untuk mengawal diorang. Okay. Ada tak cara? Kita tengok apa keperluan kanak-kanak. Keperluan kanak-kanak at this age, dia tengah membesar, developing kan. So apa yang dia perlu? Kids are very anxious kalau tak ada rutin ya. Kids kalau dia sedang membesar, memberikan dia rutin tu sangat baik. Supaya dia tak anxious lah, dia rasa ada rutin. So you set dengan anak-anak. You can set with the children. Sorry. Tiba-tiba ada ni. Saya terklik something. Okay, so you can buat rutin tu, ajak anak-anak tu buat rutin sama-sama. Okay, so dia pun akan rasa excited lah bila dia nak kena bangun tidur, bila dia nak masuk kelas. So dia aware. So dia tak keluar rumah. Kan macam saya cakap tadi lah, bila keluar rumah, dia tahu dia nak pergi sekolah. So macam ni sekolah pun dekat rumah. So we need to help them create their routine. So kita bincang dengan dia juga. Sama-sama beritahu dia pukul berapa dia kena bangun. Let them have some choice kan. Bagi dia, supaya dia kurang rasa tertekan lah dan dipaksa. Yang mana akan buat dia jadi low motivation. So boleh suruh dia pilih lah dia nak belajar apa ke ataupun dia nak buat kerja rumah apa. Okay. And then banyakkan mendengar, spend time dengan mereka. So kadang-kadang kita ni sibuk kan, sibuk dengan work from home, study from home. Kadang-kadang kita neglected the children. Kita assume dia boleh layan diri dia. Sedangkan kanak-kanak besar ni dia perlukan interaction, social interaksi sosial tu sangat penting. Masa ni lah kalau kita tengok dia pergi sekolah, apa je yang cikgu akan buat? Cikgu akan buat bagi dia berkawan, dia belajar macam mana nak interact dengan kawan, macam mana nak belajar how to study kan, how to learn. Tapi semua tu tak ada, semua tu kat rumah kan. Sedangkan so kita kena accept dan faham kadang-kadang mereka pun ada frustration dan kita kena sangguplah dengar dan spend masa dengan mereka. Okay. So macam contohnya kita suruh pakai baju nak pergi sekolah suruh pakai baju sekolah kan, masuk depan kamera. Dia macam, kenapa nak kena pakai baju kan? So kita dengar lah kan.
Sedangkan pada dia macam alah dia pakai kamera je. Ada anak-anak yang macam tu dia question. So kita dengar keluhan dia. Kadang-kadang dia rasa boring, stress, tak boleh keluar kan. Then you create fun activity dengan mereka dengan mereka buat fun activity supaya mereka tak rasa bosan lah. Tak rasa bosan. And then kalau kita tengok parents kadang-kadang dia stress, so dia tak boleh lah handle anak-anak. So parents kena take care juga diri dia dulu. Adults yang jaga anak-anak ni kena take care of diri dia dulu, so that nanti dia boleh lah take care anak dia juga kan. So creative idea untuk cover development dia. Kau nampak dia dah start restless dalam rumah, dah start throwing tantrum, boring kan. Then just duduk, empathize, dengar teman je dia masa dia tantrum, bagi dia tenang kan. Belanja dia makan aiskrim. So you go back lah. Set routine. Involve anak-anak tu bincang dengan dia, cakap dengan dia apa-apa decision dekat rumah. Bagi dia buat contribution, bagi dia option. So dia akan rasa ada lah interaction, ada. In fact macam kanak-kanak pun boleh je kalau ada dalam within dia punya screen time punya masa tu, bagilah dia interact dengan kawan-kawan dia, dengan cousin dia ke kan. Yang kalau ada cousin, ada kawan-kawan circle dia, bagi dia orang sembang kat FaceTime pun boleh. Saya buat macam tu dengan anak saya, bagi dia ada social interaction kan. And then yang kecil, anak saya 7 tahun, saya buat macam tu. So and pay attention lah jika nampak mereka dah berubah kan, nampak start tantrum atau start tunjuk muka stress ke, ataupun nampak dah restless ataupun sedih, then you know you need to help them lah. Ceriakan dia balik, ajak dia buat aktiviti ke, ataupun dengar je if anything wrong, ada masalah ke. Kita lah yang kena reach out to them. Sebab kadang-kadang mereka tak tahu kan emosi dia belum dapat kawan yang baik lagi. So memang tak boleh dielakkan, orang dewasa lah yang perlu main peranan untuk bantu mereka ni motivated lah and okay sepanjang pandemik ni. Itulah yang saya boleh kongsi. Saya tanya soalan boleh? Boleh. Okey, nama saya Nazira. Selamat malam. Saya ada kebelakangan ni kalau kita perasan mental illness ni dia tak kira muda ataupun tua. Betul. Kalau macam untuk orang Islam, bagi orang yang tak faham, diorang macam yang Puan cakap akan ada diskriminasi. Adakah penyakit yang sebagai contoh anxiety, dia ada kadang-kadang kalau orang yang tak faham ni dia ada berkaitan iman, tak jaga solat. Tapi kadang-kadang orang yang jaga solat yang beriman pun akan terkena juga mental illness, anxiety contohnya kan. So macam mana kita nak bagikan orang-orang yang tak mengalami dan orang yang tak faham situasi orang yang mengalami penyakit tu, yang dia sebenarnya bukan berkaitan iman ke, solat ke, apa benda. Macam mana tu Puan? Terima kasih. Okay, itu soalan yang sangat baiklah. Macam mana kita nak beritahu orang bahawa nak educate orang balik lah. Sama ada itu adalah ada hubungan tak antara iman tu dengan kesihatan mental. Katakan tak sembahyang, kononnya jadilah sakit kan, sebab dia lemah iman, kurang syukri. Sebab itulah tadi kalau tengok di dalam slide saya, yang pertama yang saya cuba tunjukkan ialah, if you remember, saya cerita apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada kesihatan mental. Ada tak saya sebut dalam tu lemah iman? Tak ada kan? Faktor biologi, faktor persekitaran, faktor psikologikal. Okay? Sebab kalau kita lihat penyakit kesihatan mental ni sama je macam penyakit fizikal. Dia boleh dihidapi oleh sesiapa saja. Tak kisah orang yang beriman ke, tak beriman ke, ustaz ke, cikgu ke. Kita tak kata orang yang kena kencing manis tu lemah iman. So kenapa kita nak kata orang yang ada kesihatan mental ni lemah iman? Sebab mental ni pun adalah salah satu daripada kita punya part of our self kan, komponen dalam diri kita. So kalau kita tengok juga tadi,
kesihatan mental juga boleh di kita hadapi atau kita dapat disebabkan oleh faktor biologi. Apa maksud faktor biologi? Faktor biologi ni kita ada genetik, ya. Kita ada mak kita ataupun atuk kita dulu pernah ada masalah kesihatan mental. So possible is in the genetic, ya. And then keduanya biologi tu juga mungkin imbalance hormon ataupun neurotransmitter yang tidak seimbang dalam badan kita, yang mana kita perlukan ubat untuk seimbangkan. Selain daripada tu tadi macam kita kata trauma yang berlaku kan, orang yang pernah dirogol contohnya ataupun pernah melalui penderaan semasa kanak-kanak, ACE, childhood trauma, dia ada banyak childhood trauma contohnya, dia akan memberi impact kepada pembesaran dia, pembentukan mental dia, okay? And then banyak lagi faktor yang menyumbang kepada kesihatan mental. Bukan sekadar semudah nak kata tak ada iman, ada iman. Kalau orang tu beriman tapi dia ada masalah biologi dia tu, dia boleh juga kena kesihatan mental. So kita kena lihat dan kita kena educate lah orang-orang ni, ya, bagi dia bahan untuk baca ke, explain to them apa faktor-faktor sebenarnya yang kena betulkan salah faham tu lah. Kalau you tanya saya, it goes back all to education lah. Kalau dia nak dengar, kalau dia tak nak dengar juga, then kita tak buat apa for me. Tapi at least kita boleh educate mereka, kita create awareness, fahamkan apa faktornya yang sebenarnya menyumbang kepada kesihatan mental. Seperti mana boleh kena sakit fizikal, macam tu jugalah kita boleh kena sakit mental. Tak ada kaitan lah dengan iman. All these spiritual aspect kita tak deny, tapi dia adalah tools. Kita boleh anggap dia sebagai tools untuk bantu kita maintain kesihatan mental kita. Sebab tu kita ada meditation, kan? Benda-benda tu semua. Kalau kita kaitkan dengan agama, contohnya agama Islam, kita dalam agama Islam kita ada tafakur, kita berfikir, kan? Sebab apa? Sebab itu adalah tools untuk bantu kita. Tapi tidak menjamin yang kita mungkin akan kena juga kesihatan mental. Ada faktor-faktor lain, macam contohnya pandemik. You tertekan, you hilang kerja, anak you pula ada masalah. Terlalu banyak tekanan-tekanan yang dihadapi, ya. Faktor psikologi ni yang berlaku. Tekanan daripada suasana, psikologikal, tentulah dia boleh menyebabkan kita sakit. Kan? Sebab kita terlalu banyak, tak boleh nak cope. Iman yang tinggi, sometimes kata tak ada iman. Betul, okey tak ada iman. Tapi kalaulah basic needs tu tak dipenuhi. Contohnya nak makan tak ada makanan, anak-anak menangis, lapar, kita tak nak bagi. Selagi mana needs atau keperluan asas tak dipenuhi pun tak boleh juga nak relate kepada iman. Benda tu semua beri tekanan, kan. So go back to that lah. Pergi balik explain, we have to educate them about faktor-faktor yang boleh menyebabkan kesihatan mental. It's not related to iman. Maknanya iman tu adalah faktor yang menyebabkan kesihatan mental. Tak. Kita dah banyak research cerita dah terangkan dah apa faktor-faktor yang menyumbang. Kita tidak menafikan peranan agama, tapi agama tu selalunya adalah tools yang boleh membantu kita untuk mengekalkan kesihatan mental ataupun boleh membantu kita untuk cope. Tapi as much as benda-benda lain yang kita gunakan sebagai alat atau tools, begitu juga lah iman apa semua ni, ibadah kita, solat kita tu mungkin akan memberikan impact ataupun tidak bergantung kepada tekanan yang kita hadapi lah. It doesn't mean that you lemah iman. Ada je ustaz-ustaz pun ada masalah kesihatan mental. And iman is something that you cannot measure, you don't know. Kan? Only God knows. Tuhan saja yang tahu, Allah saja yang tahu. So, is it fair? Siapa you nak diagnose sebab lemah iman? Dan tak ada lagi research yang menunjukkan orang yang lemah iman lah menyebabkan dia ada kesihatan mental. So, ni antara benda yang you can talk about lah, educate lah. Hopefully membantu lah. Don't judge, just help. Thank you, Ustaz. Thank you, madam, for that answer. Can I just ask one quick question before we end the webinar? Sure.
if let's say your friends come to you, friends or someone, your family or friends come to you with something, like they are having some issues, what can be the right thing to say? Like if right thing to say to them. For me, first thing, benda pertama yang you patut buat ialah dengar je dulu. Empathy. Use your empathy, dengar. Sometimes mereka datang hanyalah nak meluahkan, nak mengurangkan bebanan emosi, bebanan mental kan. Dengar dulu. Before you ask how you can help, you dengar je dulu. Dengar apa dia nak cerita and then eventually lepas dia dah bercerita, cuba tengok. Kalau kadang-kadang orang yang nak minta tolong dia akan cakap, macam mana dia nak buat ni kan. Then you can discuss together lah. Rather than you nasihat. Kadang-kadang kita suka nasihat ni, itulah jangan macam tu, you should do this, you should do that. No. Dengar dulu. Dengar dulu, unless dia minta you punya advice, then you minta you punya nasihat, then you bagi. Then only kan, you bagi, you cue, then you bagi. Listen first. Always the first one is listen first. And then kalau ada cue yang dia minta you untuk cerita, untuk advice dia, then you can lah bagilah your own opinion. But make it clear it's just your opinion kan. It's feel free to disagree or just think about it kan. And not showing that bukanlah kita nak tunjuk kita tahu semua. Kita tak kita nak I mean bukanlah kita nak tunjuk yang apa silap dia ke tak kan. We are just giving suggestions. And then kalau last kali kalau macam nampak dia buntu, just sit there and tanya, ada tak cara that you can help? How can you help? Rather than you bagi advice, bagi solution, tanya dulu, how can you help? And then from there lah, baru you start discuss dengan dia. More of a discussion rather than advice or giving solution straight away. Dengar dulu. Kalau ada cue dia tanya you, then you jawab. Make sure try to let them know that's just your opinion. Feel free to disagree or to give your feedback kan. And then thirdly, lepas dia dah cerita, dah dengar, and then kalau nampak masalah tu as in dia macam jalan keluar, then ask first. How can you help? Macam mana boleh saya bantu? What do you think I can do for you? And then you start from there lah. Kalau minta apa-apa bantuan ke apa, you talk lah. And then kalau you rasa lepas cakap you rasa macam your friend needs professional help, tell them nicely, can I suggest to you something kan, after hearing what you have gone through. I know it must be tough. I might not be able to understand you 100%. Maknanya tak faham betul-betul lah. Sebab bukan I yang lalu kan, berat mata memandang, berat lagi lah tahu yang mengikut. Tapi daripada apa yang I belajar dan apa yang I dengar you share, I think mungkin baiknya kalau you jumpa professional mental health professional ke kan. Tapi kalau tak melibatkan, then discuss lah apa yang boleh tolong. You want me to help you find ke, tanya dia. Tapi dia boleh cadangkan lah bila dah dengar, dah hujung kan. Bukanlah hujung, bila dah dengar, first listen lah. First listen and then later on, kalau sesuai, you suggest lah. How can I help you? Tapi kalau you rasa dia perlu jumpa mental health professional, kalau masuklah elok-elok cadangkan kan. Give them the reason lah, listening to your issue tadi. I rasa why not kalau you pergi jumpa, as a suggestion, bukannya arahan. You kena pergi jumpa mental health, no kan. Kita tak nak sound macam kita pula yang suruh-suruh. Kadang-kadang dia mungkin belum ready, dia stress out. So you tanya dulu, you ada terfikir tak nak jumpa kaunselor ke kan. How you say it shows you that you are trying to help. Tapi dia yang ada the power to decide lah. Tapi but first listen first. Okay, thank you, madam. Thank you so much for that answer. You're welcome. Nampaknya kita telah sampai ke penghujung webinar pada hari ini. Betul, rasa akhir ke webinar kami. Terima kasih lagi sekali lagi kepada Puan Liza Abdul Aziz yang telah menjawab soalan-soalan sebentar tadi. Okey. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang telah meluangkan masa pada malam ini untuk menyertai webinar yang kami anjurkan. Okey. Akhir sekali, terima kasih semua. Harap anda dapat sedikit sebanyak dapat
informasi daripada sesi webinar yang dijalankan pada malam ini. Sekian, terima kasih semua. Jaga diri, patuhi SOP dan harap semua bersabar. Just keep it to yourself yang benda ni semua sementara. Okay? Okay, bye-bye. Good night semua. Bye. Terima kasih Puan. Kata jemput saya. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam